Selamat sejahtera kepada Puan Syahrul dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Jendi Liu dari Kumpulan 8 dan saya akan membentangkan pengenalan dan objektif kajian kumpulan saya. Isu yang kami kajikan adalah isu pencemaran alam sekitar. Alam sekitar merupakan persekitaran fizikal di bumi yang digunakan oleh Tuhan. Malangnya, pada era globalisasi ini, peningkatan ekonomi dan teknologi yang canggih telah menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Ini adalah disebabkan oleh sikap manusia yang tidak bertanggungjawab dan tidak berakhlak untuk melakukan kegiatan yang akan mencemarkan ekosistem persekitaran. Oleh itu, pemahaman falsafah dan isu semasa adalah amat penting untuk seseorang dan perlu dipupuk agar pencemaran alam sekitar dapat dikurangkan. Seterusnya, objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar, mengkaji kesan-kesan pencemaran alam sekitar dan mengkaji cara-cara untuk mengatasi pencemaran alam sekitar menurut falsafah pendidikan kebangsaan dan domain falsafah. Sampai sinilah pembentangan saya. Saya akan serahkan yang lain kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada Dr. dan semua. Nama saya Chok Ching dan saya akan membentang tentang metodologi. Metodologi merupakan cara atau kaedah bagi seseorang pengaji untuk mengumpul dan mendapat maklumat untuk penulisan pelaporan. Cara pertama kami memperoleh maklumat adalah daripada internet dan ia dicatatkan sebagai suatu rujukan. Sumber internet juga memberikan penjelasan atau keterangan yang lengkap dan tetap tentang suatu maklumat yang ingin diketahui. Selain itu, buku rujukan digunakan sebagai rujukan seperti mengenal pasti definisi dan konsep yang diperlukan. Sebelum memulakan penulisan laporan, ahli kumpulan mencari definisi pengertian dalam buku rujukan. Melalui kaedah perpustakaan, pengaji dapat memperoleh lebih banyak maklumat daripada buku-buku ilmiah. Kaedah ini telah memberi bantuan kepada kami untuk memperoleh lebih banyak maklumat. Akhirnya, pengaji membincangkan cara serta idea dengan ahli kumpulan untuk menjalankan pengajian. Pengaji mengumpulkan idea dan pendapatan daripada pembincangan tersebut dan mengemaskan maklumat untuk memudahkan kegunaan maklumat dalam laporan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera Doktor, saya Rumsye, nombor matrik adalah 279-247. Sekarang saya akan membentangkan tentang punca-punca pencemaran udara dan pencemaran tanah di kawasan persekitaran. Punca utama pencemaran udara ialah asal-asal dari kilang dan kenderaan yang membebaskan gas toksik seperti gas karbon monoksida dan sulfur dioksida. Orang ramai sanggup terlibat dalam aktiviti perkilangan tanpa mengambil berat terhadap alam sekitar. Selain itu, pembakaran terbuka juga merupakan punca pencemaran udara. Asap yang dikeluarkan terperangkap di ruang udara mengakibatkan jerubu yang memudaratkan kawasan sekitar. Seterusnya, pembakaran haram yang berleluasan oleh manusia menyebabkan kandungan oksigen di udara semakin merosot. Pembakaran haram juga boleh menjejaskan ekosistem hutan dan kehilangan habitat haiwan. Selain itu, punca pencemaran tanah ialah sikap orang ramai yang sesuka hati membuang sampah tidak mengikut kehendak. Apabila sampah dibuang ke atas tanah, tanah akan menjadi habitat kepada berbagai mikroorganisme termasuk bakteria atau virus yang menyebabkan pelbagai penyakit. Selain itu, pembuangan sisa toksik dan nuklear juga boleh mengakibatkan pencemaran tanah. Sisa yang dihasilkan oleh kilang termasuk petroleum, sisa toksik dan sisa kilang. Jika dicampur dengan air hujan dan air lain, zara berbahaya akan menyusup ke dalam tanah. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan sambung dengan punca pencemaran air. Terdapat 4 punca pencemaran air. Yang pertama ialah disebabkan oleh bahan buangan domestik. Bahan-bahan buangan domestik terdiri daripada sampah sarap dan juga bahan kumbahan yang dibuang sewenang-wenangnya ke dalam sungai ataupun parit. Sampah organik ini akan mereput
dan diuraikan oleh bakteria dengan oksigen yang terlarut di dalam air, dan ini akan mengakibatkan kekurangan oksigen di dalam air yang akan menggugat kehidupan akuatik. Kilang-kilang juga dianggap sebagai punca pencemaran air yang utama. Kebanyakan kilang dibina di sepanjang sungai untuk memastikan bahan-bahan buangan dialirkan ke dalam sungai berkenaan. Masalah timbul apabila cecair kimia yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik yang mencemarkan air sungai. Kebanyakan kilang membuang sisa cecair dan pepejal ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai tersebut tercemar. Begitu juga bagi aktiviti pertanian, penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan boleh mempengaruhi kualiti air sungai di sekitarnya. Bahan berkenaan akan dibawa bersama air larian permukaan yang akhirnya mengancam hidupan yang tinggal di dan hidup di dalam air. Akhir sekali, industri perlombongan juga merupakan salah satu punca pencemaran air. Cari gali petroleum di dasar laut dan tumpahan minyak adalah bukti nyata terjadinya pencemaran air. Penggerudian perigi-perigi minyak dan letupan tangki minyak menyumbang kepada gejala ini. Apabila minyak ini bercampur dengan air laut ataupun sungai, ia akan menyebabkan air tersebut tercemar. Dan akhir sekali ialah punca pencemaran bunyi. Hal ini berlaku apabila pengeluaran bunyi di tempat yang tidak sesuai. Sebagai contoh, industri perkilangan besi yang mengeluarkan bunyi bising di kawasan penempatan penduduk. Aktiviti seperti kawasan pembinaan rumah akan menyebabkan bunyi bising dikeluarkan apabila cerucuk besi ditanam dalam tanah akibat oleh pembinaan tanah yang tinggi. Selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Sarufauza binti Abdullah. Nama saya Evelyn Lee Ichin dan nombor metrik saya ialah 2791198. Sekarang saya akan membentangkan tentang kesan-kesan isu pencemaran alam sekitar. Yang pertama, pemanasan global merupakan kesan yang paling hangat dibincangkan oleh ramai orang terhadap kesan-kesan pencemaran alam sekitar. Kenaikan suhu di seluruh dunia ini telah menyebabkan pemanasan global dirasai oleh penduduk-penduduk di seluruh dunia. Kenaikan suhu bumi adalah disebabkan oleh pembebasan gas-gas karbon dioksida dari kenderaan dan juga kilang, serta pembakaran terbuka. Selain itu, hujan asid juga adalah kesan daripada isu pencemaran alam sekitar. Pembebasan gas-gas sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida dari pembakaran bahan api fosil yang berjumlah besar ini akan menyebabkan fenomena hujan asid. Dan apabila gas-gas ini bercampur dengan titisan-titisan air di udara, akan bertukar menjadi asid sulfurik dan juga asid nitrik. Dan asid-asid ini akan menghakiskan pakaian, kertas dan juga binaan bangunan kita. Seterusnya, pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara akan mengakibatkan kesan terhadap kesihatan manusia dan juga binatang. Aktiviti seperti pembakaran hutan di Indonesia telah menyebabkan jerubu yang telur di negara sekeliling. Jerubu yang melanda pada tahun 2015 dikatakan terburuk dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Jerubu akan meningkatkan kadar penyakit, terutamanya penyakit paru-paru. Hal ini demikian kerana jerubu mengandungi partikel habuk, asap dan juga bahan-bahan pencemaran seperti sulfur dioksida dan juga karbon monoksida yang akan menjejaskan kesihatan manusia dan juga binatang. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Saya akan membentangkan kesan-kesan yang seterusnya. Nama saya Tan Yuan Che dan metrik nombor saya adalah 279410 pada tahun 2021. Banjir menjadi satu isu yang hangat di seluruh Malaysia. Negara Pahang dan Johor adalah salah satu tempat yang mengalami banjir yang teruk. Pembuangan sampah sarap menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir ke sungai dan laut dengan mudah sehinggalah menjadi banjir. Banjir telah membawa kerugian ekonomi kepada pemangsa banjir. Kesan yang seterusnya adalah penipisan lapisan ozon. Pencairan udara telah menyebabkan penipisan lapisan ozon yang melindungi bumi kita. Lapisan ozon berfungsi untuk mengurangkan pembedahan sinar UV. Lapisan ozon ini penting kepada kesihatan manusia, iaitu melindungi manusia daripada mendapatkan kanser kulit. Pancaran matahari yang terik juga menyebabkan kenaikan paras laut akibat pencairan ais di bahagian kutub bumi. Selain itu, pembebasan karbon monoksida dan sulfur dioksida dari kenderaan dan kilang serta racun serangga dan penghawa dingin adalah punca penipisan lapisan ozon. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Tanpa sebarang penangguhan, kita perlu menengahi masalah pencemaran alam sekitar dari aspek jasmani dengan melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong.
Peningkatan unsur jasmani dalam diri seseorang individu menggerakkan individu tersebut untuk mengambil berat tentang kesihatan dan kecergasan diri sendiri. Oleh itu, seseorang yang mempunyai etika jasmani yang kukuh akan bersukarela untuk melakukan gotong royong untuk menjamin persekitaran yang bersih. Oleh itu, kegiatan gotong royong ini juga mendorong dalam penggunaan pencemaran akibat pembuangan sampah serat dan menjamin kewujudan alam-alam persekitaran kita. Selain itu, kita boleh mengatasi masalah pencemaran alam dengan menitik beratkan didikan agama yang mencintai dan menghargai kehidupan sekeliling dalam konteks rohani. Perbuatan ini dapat membentuk semangat intrinsik yang kukuh dan bermoral dalam diri individu. Kelahiran modal insan yang beretika ini akan mempunyai sifat simpati terhadap nyawa haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Sifat ini akan menghalang individu untuk melakukan tindakan yang akan mencederakan mereka dan menghalangkan perlakuan pencemaran alam. Tambahan pula, untuk cara penyelesaian dalam bidang jasmani, kita boleh menyertai kempen-kempen kesetaraan. Melalui penyertaan kempen kesetaraan seperti kempen menghijaukan bumi, pemahaman bumi putera dan alam sekitar dapat ditingkatkan. Dan ini dapat membolehkan mereka bersikap rasional sebelum melakukan tindakan yang akan mencemarkan alam sekitar. Contohnya, mereka akan berfikir dahulu sebelum melakukan tindakan seperti membuang sampah serat, membuang sisa toksik ke dalam sungai dan sebagainya. Di samping itu, untuk cara penyelesaian dalam bidang intelek, kita boleh menekankan kemampuan seseorang individu dalam berfikir, memahami, menganalisis. Justru, media massa harus memanfaatkan informasi yang benar dan berguna kepada penduduk dalam usaha menyelesaikan pencemaran alam sekitar. Hal ini lantaran, informasi yang benar dan berguna dapat mengingatkan mereka untuk melakukan pemikiran yang mendalam dan mempertimbangkan kesan atau akibat daripada tindakan mereka. Sebagai kesimpulan yang ringkas, semua pihak harus menekankan berukuran dari aspek jasmani, rohani, emosi dan intelek supaya isu-isu pencemaran alam sekitar dapat dicegah. Kaitan dengan domain falsafah, yang pertama ialah logik abduksi. Golongan masyarakat yang sentiasa melakukan aktiviti yang mencemarkan alam sekitar disebabkan oleh kekurangan kesedaran menjaga alam sekitar. Yang kedua ialah heuristik, literal thinking. Golongan masyarakat yang mengutamakan kepentingan diri sendiri melebihi kepentingan alam sekitar menganggap alam sekitar yang tercemar tidak akan menjejaskan kehidupan mereka. Yang ketiga ialah epistemologi. Golongan masyarakat yang menjalankan kegiatan seperti pembinaan dan perkilangan berfikir bahawa undang-undang alam sekitar yang tidak ketat ini tidak akan memberi hukuman yang berat kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainati Nadira binti Muhammad Nazri, nombor metrik 279332. Saya akan membentangkan soal kesimpulan. Kesimpulannya, pencemaran alam sekitar bukan satu fenomena yang baru bagi kita semua. Pencemaran alam sekitar sudah terjadi sejak dulu lagi, tetapi pencemaran alam sekitar semakin hari semakin meningkat. Sumber alam semula jadi merupakan suatu anugerah agar manusia dapat hidup di bumi. Pencemaran udara berlaku disebabkan oleh asap-asap kilang dan kenderaan, pembakaran terbuka dan pembalakan haram. Pencemaran air berlaku disebabkan oleh bahan buangan domestik, pertanian dan industri pelumbungan. Pencemaran tanah disebabkan oleh pembuangan sampah sesuka hati dengan tidak memenuhi syarat dan pembuangan sisa toksik dan nuklear. Pencemaran bunyi disebabkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab mengeluarkan bunyi melebihi had yang ditetapkan dan mengeluarkan bunyi di tempat yang tidak sesuai. Pencemaran alam sekitar memberi kesan negatif kepada individu, masyarakat, negara dan dunia. Antara kesannya ialah pemanasan global, hujan asid dan kesan terhadap kesihatan manusia dan binatang.
Antara cara untuk mengatasi pencemaran alam sekitar adalah menitik beratkan didikan agama yang mencintai dan menghargai kehidupan sekeliling dan mengulang konsep rohani. Selain itu, kita boleh menangani masalah pencemaran alam sekitar dari aspek jasmani dengan melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. Seterusnya, menyertai kempen-kempen kesedaran tentang kepentingan alam sekitar terhadap kehidupan manusia yang diadakan oleh kerajaan ataupun pihak berkuasa. Oleh itu, adalah amat penting untuk meningkatkan kesedaran orang ramai bagi mengurangkan berlakunya masalah yang mengancam nyawa dalam kehidupan kita. Pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar adalah tanggungjawab semua pihak dan menjadi tanggungjawab kita untuk menghargai, melindungi dan menjaga alam sekitar. Oleh itu, kita mestilah sedar akan kepentingan memelihara alam sekitar yang masih ada pada hari ini. Setiap generasi perlu turut serta supaya pembangunan lestari dikekalkan supaya dapat dinikmati sehingga generasi akan datang. Itu saja daripada saya dan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.